Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Hari ini alhamdulillah kita mendapat berita gembira di mana kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi গতকালকে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন প্রবাসীদের একটা kes Datuk Seri Zahid Hamidi hari ini tuan-tuan Mahkamah hari ini Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memutuskan bahawa kes yang melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di bawah Akta Pencegahan Rasuah di bawah Seksyen 16 AB begitu juga dengan kes di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiksaan. Hari ini Mahkamah Hakim Muhammad Yazid telah memutuskan bahawa kedua-dua pendakwaan yang melibatkan Presiden UMNO yang berjumlah 40 pertuduhan, kesemuanya didapati pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan bahawa kes tersebut mempunyai prima facie. Maksudnya saudara, dalam erti kata lain, bahawa kes ini tidak cukup kuat untuk Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipanggil untuk membela diri. Beberapa sebab telah diberikan, lebih kurang 68 muka surat. 68 muka surat penghakiman telah dibacakan oleh Hakim Datuk Yazid, dan antara perkara yang dipetik tuan-tuan adalah kerana kegagalan pihak pendakwaan untuk membuktikan dari segi money trailnya, dari segi penyampaian wangnya yang dikatakan telah disampaikan sejumlah lebih kurang untuk satu kes tu sampai 13 juta Sing dollar. Untuk satu kes lagi ada yang sejumlah 15,000 Swiss franc. Ianya lebih kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh saksi nombor 15, saksi nombor 16, saksi nombor 17, iaitu Harry Lee, begitu juga dengan Wan Quresh ataupun dikenali sebagai Wan Badak, dan juga David Tan, yang Hakim Datuk Yazid telah menamakan ketiga-tiga saksi utama pihak pendakwaan ini sebagai saksi yang tidak ada credibility dan tidak boleh dipercayai. Tuan-tuan, tidak boleh dipercayai. Dalam erti kata lain, saudara, hakim tidak percaya, terutamanya bila mana mereka mengatakan bahawa UKSB tidak ada duit untuk membayar Datuk Seri Zahid ataupun melakukan pembayaran ataupun sumbangan politik kepada Datuk Seri Zahid, dan mereka mendapatkan sumbangan ini daripada pihak Hong Kong, dan pihak Hong Kong pula adalah diuruskan oleh seorang wanita bernama Nicole yang merupakan staf kepada Harry Lee. Malangnya tuan-tuan, walaupun kenyataan Nicole diambil, tetapi Nicole tidak dibawa sebagai saksi dalam kes ini. Dan kita lihat antara perkara-perkara yang menyebabkan hakim menyimpulkan kemungkinan besar bahawa duit mungkin diberikan oleh pihak Hong Kong
tetapi tidak sampai kepada Datuk Zahid seperti mana yang dikabarkan oleh ketiga-tiga orang saksi ini. Malah kehidupan mewah luar biasa ketiga-tiga orang saksi ini, contohnya macam Wan Kuris ataupun dikenali sebagai Wan Badak, yang mempunyai pendapatan hanya RM10,000 sebulan, boleh mempunyai banglo di Putrajaya, boleh mempunyai rumah semedi di Cyberjaya, boleh ada apartmen di, bukan apartmen lah tuan-tuan, kondominium mewah di Pavilion Residence, mempunyai beberapa 2 biji Range Rover, mempunyai beberapa biji motosikal berkuasa tinggi Harley Davidson, dan macam-macam lagi kekayaan. Malah membayar lembaga hasil dalam negeri berjuta ringgit, tuan-tuan. Macam mana gaji RM10,000 boleh ada kekayaan sebegitu banyak. Jadi hakim menggambarkan ada kemungkinan besar duit-duit yang telah diterima ini dibedak ataupun diagih-agihkan oleh ketiga-tiga orang manusia ini, tuan-tuan, ketiga-tiga orang saksi ini, dan tidak diserahkan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ini antara benda-benda yang berlaku dalam mahkamah hari ini. Hakim membaca judgement lebih kurang 2 jam. Saya tak masuk ke dalam, tetapi saya mendengar macam-macam cerita. Jadi saya hari ini akan cerita lebih kurang ringkas tentang apa yang berlaku berdasarkan maklumat yang kita terima dan berdasarkan apa yang dipanggil sebagai keputusan yang telah dibacakan oleh hakim ini. Kita pun tak lagi go through kesemuanya. Namun perjalanan kes UKSB ini saya mengikuti dan selalu saya hadir dalam perbicaraan, dan insya-Allah kita akan kupas satu persatu bagi mereka-mereka yang tak jelas, bagi mereka-mereka yang tidak jelas, mungkin kita akan memperjelaskan dengan lebih jelas lagi, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, seperti biasa malam ni kita ke udara di saluran Facebook page Lokman Nur Adam. Kita juga ke udara di YouTube channel Lokman Adam, di TikTok channel Datuk Efrosofi Lokman Nur bin Adam, dan di, kita lupa nak tekan Instagram. Okey. Dan di Instagram Lokman Nur Adam. Jadi silakan Saudara Hafiz. Okey, untuk apa ni, dengan keputusan mahkamah tadi tu, rakyat nak tahu juga tu status dia sebenarnya, adakah kes ini tak boleh diulang lagi ataupun dirayu oleh pihak. Okey, dia macam gini. Kalau ikut keputusan hakim tadi, hakim memutuskan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepaskan dan dibebaskan. DAA. Maknanya dalam arti kata lain, beliau tidak boleh didakwa semula di mana-mana mahkamah di bawah seksyen yang sama, di atas pertuduhan yang sama. Okey? Dan hakim tadi pun lebih kurang memesan supaya pihak pendakwaan ni tidak payahlah nak merayu. Merayu tu boleh, tetapi hakim menasihatkan supaya tidak payahlah merayu. Cuma saya dikabarkan tadi, hakim ketika membaca judgement tadi di penghujung, beliau menitiskan air mata. Beliau menitiskan air mata, minum air 2 kali untuk meneruskan sampai habis. Jadi saya rasa beliau pun bertaruh jugalah dalam membuat keputusan yang tepat ini. Apa sebab sehingga beliau menitiskan air mata, ataupun mungkin beliau sedih melihat apa yang berlaku dalam negara ni, kita tak tahu.
Banyak andaian boleh dibuat. Orang kat luar banyak andaian. Ada yang kata dengan saya kemungkinan besar beliau di pressure. Adalah orang yang mengatakan. Namun nak pressure orang yang akan pencen lagi 1-2 bulan, bukan satu benda yang mudah. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah SWT kerana akhirnya beliau telah membuat keputusan without fear and without favor. Beliau pun menyatakan dalam penghakiman dia, beliau cuba untuk tidak mengambil kira sebarang faktor luaran. Maksudnya kalau ada orang berkata tentang kes ini, dia tak ambil kira. Kalau ada orang buat pressure ke apa, dia takkan peduli. Maknanya dia cuba nak menyampaikan keputusan yang seadil-adilnya. Dan kalau kita masih ingat lagi sepanjang tempoh kes, terutamanya bila peguam-peguam Datuk Seri Ahmad Zahid re-examine ataupun cross-examine ataupun apa dipanggil cross-examine ni? Soal balas. Menyoal balas saksi-saksi pihak pendakwaan. Hakim Datuk Yazid pernah bertanya, kalau ikut laporan polis, laporan SPRM yang dibuat, laporan SPRM itu dibuat ke atas Datuk Seri Syamuddin dan juga ke atas Datuk Zahid. Persoalan dia, kenapa hanya Datuk Zahid yang disiasat dan didakwa? Itu yang pihak SPRM tak boleh nak menjawab. Dia kata, ada satu orang pegawai lain yang menyiasat Datuk Seri Syamuddin. Itu hakim pun dah nampak. Hakim dah nampak jelas bahawa berlakunya pendakwaan terpilih. Ini pada pandangan saya lah. Saya punya bacaan, saya beranggapan bahawa hakim ni nampak dengan jelas pendakwaan, laporan dibuat ke atas Isyamuddin, laporan juga dibuat ke atas Datuk Zahid. Tapi kenapa Datuk Zahid seorang yang disiasat? Maknanya dari situ pun kita dah nampak hakim tu boleh lihat berlakunya pendakwaan terpilih. Keduanya, lebih mengejutkan kita bila SPRM memanggil saksi bernama David Tan. Bila ledger dikeluarkan, ini pun antara perkara yang termaktub di dalam keputusan ataupun verdik yang dibuat oleh Hakim Datuk Yazid, yang mempertikaikan credibility ledger ni, buku 35. Tak pernah dalam sejarah kita dengar seseorang itu didakwa kerana catatan dalam buku 35 yang kemudian dipindahkan ke dalam sebuah ledger. Bukti money trail tak ada. Bukti pembayaran amat-amat mengecewakan. Keterangan saksi yang saksi 15, 14, 17 ni pun berbeza-beza, bercanggah di antara satu sama lain. Seorang kata bagi sekian banyak, seorang lagi cakap tak pasti. Lepas tu hakim mempertikaikan macam mana kalau dalam kes Datin Seri Rosmah dituduh Datin Seri Rosmah melalui Rizal Mansur menerima 2 beg cash, 2 beg yang berisi 2.5 juta, 2.5 juta. Bolehlah juga dia bayangkan benda tu diisi dalam beg. Tapi dalam kes Datuk Seri Zahid ini, dia kata mula-mula 200,000, lepas tu 300,000, last kali sampai dekat 600,000 bagi bukan dalam beg. 600,000 sing tu dimasukkan di dalam sampul surat. Kalau betul pun ada domination yang besar untuk duit Singapura ni, tapi 600,000 mana boleh masuk sampul surat? Hakim pun boleh berfikir lah, di mana datang logiknya jumlah duit sebanyak itu nak dimasukkan ke dalam sampul surat. Itu yang akhirnya hakim beranggapan bahawa ketiga-tiga saksi ini tidak kredibel, tak boleh dipercayai kata-kata mereka. Apatah lagi gaya hidup mereka yang mewah,
jelas tidak menggambarkan. Contohnya macam Wan Kuris mempunyai pendapatan hanya 10,000. Ketiga-tiga dia orang tu semua ada rumah mewah di Pavilion Residence. Dato' Alif Syukri tu hari dia nak jual rumah dia berapa? 13. Berbelas juta. 6 juta. 6 juta ke 7 juta macam tu lah. So mana datang logiknya? Mana datang logiknya? Saksi-saksi ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi hakim mencadangkan kemungkinan besar kalaupun duit ini diberikan oleh pihak Hong Kong, mereka ni membedak ataupun mengagihkan duit ini antara mereka bertiga dan tidak diserahkan kepada Datuk Seri Zahid. Rakaman CCTV tak ada, bukti-bukti log mereka masuk ke Seri Perdana ni, Seri Satria tak ada. Mereka masuk ke rumah di Country Heights tak ada. Kononnya kerana tukar management keselamatan. Memang kes ni koyak lah. Itu sebab saya begitu yakin bahawa kes ini pasti akan dimenangi oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ya. Okey Dok, dengan kemenangan kes Presiden UMNO itu apakah tindakan selanjutnya untuk orang kata untuk membersihkan lagi nama dia? Maksud saya, adakah Datuk Zahid akan ambil tindakan apa-apa sama je? Sebab saya rasa hari ini Datuk Seri Zahid telah mengeluarkan kenyataan bahawa sepanjang tempoh kes ini beliau diaibkan, beliau ditelanjangkan. Apa lagi satu dia disebut? Telanjang, di fitnah. Jadi saya rasa itu adalah luahan hati peribadi beliau lah. Apa yang dia orang ni tak buka, seolah-olah macam buruk sangat sampai 40 pertuduhan. Tetapi alhamdulillah bukan semua hakim boleh dibeli. Alhamdulillah ada juga hakim yang berdiri atas prinsip keadilan. Dia boleh melihat bagaimana tidak adilnya, bagaimana berlakunya pendakwaan yang bagi saya jelaslah bermotifkan politik. Sebab apa? Sebab orang macam Muhyiddin juga didedahkan oleh David Tan menerima 1.3 juta. Orang macam Mahathir melalui Tan Sri Rahmat juga menerima 2.6 juta. Orang macam Hishamuddin Tunusin juga melalui institusi politik dia menerima tiap-tiap bulan. Begitu juga dengan Amin Botak, begitu juga dengan Khairi Jamaluddin, masing-masing menerima. Tetapi kenapa mereka tidak didakwa? Jadi itulah saya rasa, ini pada pandangan saya, bacaan politik saya, itulah antara perkara-perkara yang menjurus kepada hakim membuat judgement sehingga Datuk Seri Ahmad Zahid dilepaskan dan dibebaskan. Sebab memang tak adil. Dan sebenarnya kalau kita ikut dari segi realiti, kalau hari ini Datuk Seri Zahid perlu membela diri, apa akan jadi? Maka kes ini akan menyebabkan Datuk Seri Ahmad Zahid akan memanggil saksi-saksi pembelaan. Bila dia panggil saksi pembelaan, maka sudah pastilah akan terbongkar lebih banyak cerita. Cerita macam mana Tan Sri Rahmat menerima duit daripada Mahathir Mohamad. Cerita macam mana Tan Sri Muhyiddin menerima duit, siapa yang terima, semuanya akan berpanjangan. Dan setiap kali aku buat live pun aku akan ulang benda yang sama. Betul tak? Aku akan ulang nama KJ, aku akan ulang nama Hishamuddin Tunusin. Kita akan ulang kenapa Hanifah Aman tidak didakwa. Kita akan ulang kenapa orang-orang ni semua tak didakwa. Kenapa Datuk Zahid seorang yang dipaksa untuk membela diri. So kan panjang ceritanya, betul tak? Panjang ceritanya, kan? Cuma kita minta rakyat Malaysia, walaupun Datuk Zahid hari ini telah dibebaskan oleh Hakim Datuk Yazid,
Kita pujilah sifat terpuji Hakim Datuk Yazid ni yang tidak goyah dengan sebarang bentuk Tekanan. faktor luaran. Tak kira lah, kita tak tahu apa benda faktor luaran yang dia masukkan. Sama ada cakap-cakap di kedai kopi ke, ataupun cakap-cakap di media sosial ke, atau apa yang kita cakap-cakap setiap malam ke, ataupun ada tekanan daripada pejabat orang besar sana ke, ataupun tekanan daripada sana sini ke, kita tak tahu. Sebab dia tak memperjelaskannya. Kan? Cuma yang kita perlu ingat ialah kalau misalnya kes Datuk Zahid ini diminta untuk bela diri, maka akan terbongkar lebih banyak tentang penglibatan Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad, Isyamuddin Tun Husin, Khairi Jamaluddin. Semua orang akan kena terancam. Jadi dalam erti kata lain, kita jangan lupa, ini kes yang jelas menunjukkan di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, di bawah kepimpinan Tommy Thomas sebagai Peguam Negara, Presiden parti kita telah berhadapan dengan pendakwaan terpilih yang bermotifkan politik dan berniat jahat, malicious prosecution. Jangan kita lupa benda ni, kita kena ulang cakap berulang kali supaya tertanam di dalam kepala, benak kepala rakyat Malaysia. Kalau nak negara ni kembali mempunyai sistem kehakiman yang telus, sistem Jabatan Peguam Negara yang berlaku adil kepada semua pihak, tak kira orang UMNO ke, PAS ke, DAP ke, keadilan ke, rakyat ada parti ke, tak ada parti ke, rakyat kluster bawah ke, kluster menengah ke, kluster atasan ke, kita kena pastikan bahawa jangan pilih lagi Kerajaan Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan Hybrid yang bertukar nama menjadi Perikatan Nasional. Jangan. Kita kena make sure kita kena kembalikan Kerajaan Barisan Nasional supaya sistem kehakiman kita boleh betulkan balik. Sistem Jabatan Peguam Negara kita boleh betulkan balik. Institusi Badan Pencegahan Rasuah ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tidak akan ada lagi orang yang seperti Latifah Koya daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi ataupun Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SBIM. Tak ke gila tu? Dan tidak ada lagi lantikan-lantikan politik untuk jawatan Ketua Polis Negara seperti mana Tun Dr. Mahathir melantik orang kanan dia, Hamid Badu, yang dah pencin, dah pergi tanam sayur 2 tahun, tiba-tiba diangkat menjadi Ketua Hakim Negara, Ketua Polis. Ketua Polis Negara. Saya sebenarnya pada pagi ni sebenarnya tuan-tuan memang dah letih sangat. Pemikiran pun tak boleh fikir straight sekarang ni. Tapi kita layan jugalah, kerana kita tahu ramai yang tak sabar-sabar nak menunggu ulasan kita pada malam ni. Walaupun saya tak go through lagi, ulasan saya ni lebih kepada apa yang dilaporkan oleh media dan apa yang dilaporkan ketika berlakunya prosedur mahkamah. Dan insyaAllah bila saya ada masa untuk go through 68 pesurat ni, insyaAllah saya akan buat dengan lebih jelas, insyaAllah. Okey? Okay, Dok. Boleh tak SPRM dengan Jabatan Peguam Negara ni mendakwa mereka-mereka yang disebutkan dalam buku ledger ni tu, ataupun macam mana? Dia adakah dia tergantung kat situ je ke, atau selesai benda tu je ke, atau macam mana tu? Kau orang fikirlah sendiri. Kan? Kalau Datuk Zahid dah dilepaskan untuk kes UKSB ni, kau rasa ada tak pendakwaan ke atas Mahathir, pendakwaan ke atas Muhyiddin, Isyamuddin, Hanif Ahmad, Syafiq Abdal, Khairi Jamaluddin? Ada tak? Tentulah. Kita pun boleh fikir. Saya tak cakap lah tak ada, tapi tuan-tuan boleh fikir sendiri. Tuan-tuan pun faham kan kenapa saya suruh tuan-tuan fikir. Okey? Dok. Okey. NPPKR Pasir Gudang tu Hassan Karim mohon hormati keputusan mahkamah dalam kes Datuk Zahid. Ni budak jahat je. Dia kata mahkamah tidak adil, tapi dalam kes Zahid mahkamah adil. Kita nak beritahu
Datuk Zahid baru lepas dalam kes yang 40 pertuduhan UKSV berkaitan dengan visa luar negara. Datuk Zahid ada satu lagi kes. Kalau misalnya hari ini Datuk Zahid diminta untuk bela diri, kena faham, maka geng-geng Pakatan Harapan, geng-geng Atuk, geng-geng Muhyiddin dan orang yang pro mereka daripada UMNO sendiri berkemungkinan akan berhadapan dengan pendakwaan yang sama. Barulah adil. Betul tak? Cuba bayangkan. Tapi kesianlah dekat Datin Seri Rosmah. Kalau saya baca judgement Datuk Yazid tadi, dia mengatakan bahawa orang yang collect duit daripada Hong Kong ni tak ada bukti dia bagi kepada Datuk Zahid. Bukti yang ada ialah dia beli rumah, apartmen di Pavilion Residence, dia beli semi-D dekat Cyberjaya, dia beli banglo dekat Putrajaya, dia beli 2 biji Range Rover. Kau rasa ni cerita ni sama dengan orang mana? Cerita ni lebih kurang macam Rizal Mansur. Nampak tak? Cuma kesianlah dekat Datin Seri Rosmah. Rizal Mansur adalah orang yang deal dengan JIPAC, menggunakan nama Datin Seri Rosmah. Dia collect duit, dia kata dia bagi kepada Datin Seri Rosmah. Ada money trail? Tak ada. CCTV tak ada. Bukti CCTV Datin Seri Rosmah menerima beg-beg ni semua? Tak ada. Sama je lebih kurang dengan kes Datuk Seri Zahid ni. Betul lah. Nampak tak? Lagi Rizal Marikan, Rizal apa ni, Mansur beli rumah bernilai 3.5 juta ringgit. Mana dia dapat gaji dia? Grade 48 lah bro. 10k lah tuan. Mana ada 10k? 10k tak ada. Aku dulu Jusabi pun basic salary starting 7,000 lebih. Campur allowance Jusabi ni ada dekat 15. Berapa sen sangat gaji? Itu pun nak beli rumah tak boleh. Dia boleh beli rumah, dia baru 48 nak sampai grade aku ni. Daripada 48 nak pergi ke 52, daripada 52 pergi 54. Lepas 54 baru dapat Jusasi. Lepas Jusasi baru dapat Jusabi. Berapa jauh tu level dia? Dia boleh beli rumah dalam usia dia muda tu, boleh beli rumah 3.5 juta. Berapa biji Mercedes dia ada? Bellfire, apa ni, Odyssey. Sama tak dia dengan Wan Badak? Lebih kurang sama. Cuma yalah, nak buat macam mana? Keputusan dalam kes Datin Seri Rosmah tidak memihak kepada Datin Seri Rosmah. Ini realiti dia. Tapi kalau misalnya JIPAC ada juga bagi kepada menteri-menteri lain yang pro Bersatu, ataupun pro Atuk, ataupun pro Muhyiddin, sebenarnya ada. Tapi nak buat macam mana? Akhirnya sudah bertukar menjadi saksi pendakwaan. Sama macam Wan Kuris, Rizal Mansur dah kena dakwa sekali dengan Datin Seri Rosmah, duduk sama satu-satu kandang. Tiba-tiba Rizal Mansur keluar jadi saksi pendakwaan. Patut-patut dia masuk penjara, last kali dia jadi hero kerana dia bersetuju untuk mengenakan Datin Seri Rosmah menjadi saksi pendakwaan. Inilah sistem keadilan yang kita ada. Jadi saya bukan kata kita tak boleh pukul rata semua mahkamah ni sama. Dia akhirnya bergantung kepada hakim itu. Kalau hakim itu berpegang pada tali keadilan, lebih lagi Datuk Yazid ni orang Islam.
Dia tahu bahawa dia tak boleh buat keputusan yang salah. Dia tahu bahawa setiap hakim ni, daripada 3 orang hakim, 2 hakim adalah hakim yang akan masuk ke penjara, masuk ke neraka. Dia tahu dia tak boleh anyai orang. Kalau semua hakim ada sifat macam ni, ada ingat Allah Ta'ala, ada ingat agama, negara ni boleh aman. Jadi kena faham, kena faham benda ni. Kita cuma mempertikai proses pelaksanaan undang-undang tu. Dalam kes Dato' Sri Najib, dia minta supaya dia dibenarkan untuk mengemukakan bukti baru. Kita bukan petikai keputusan Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Rayuan. Kita cuma pertikaikan kenapalah tak boleh dengar bukti baru tu. Kenapalah Queen's Counsel tak boleh diberi peluang untuk mewakili Dato' Sri Najib. Bila dia kata, Bar Counsel pun kata, ambil lah peguam tempatan. Dato' Sri Najib pun ambil peguam tempatan. Bila ambil peguam tempatan, dulu dia pakai Syafi'i, Tasri Syafi'i, tapi dah kalah di Mahkamah Tinggi, dah kalah di Mahkamah Rayuan. Dia nak cubalah idea lain untuk menang di Mahkamah Persekutuan. Nyawa dia, nyawa dia. Hari ni amat sedih. Daripada dia pun ada masalah kaki dia bengkak apa semua kan. Daripada dia dapat rawatan dekat apa, rehab, kena hantar balik. Dah kena hantar balik ke penjara. Dia dapat berita tadi kan, dapat berita apa, dia lah meleleh juga air mata dia. Kan, kita pun dengar, yalah, kurang-kurang Dato' Zahid ni nasib dia baik kan. Dia menerima keadilan. Kenapa dia terima keadilan? Apa sebab dia terima keadilan? Allah Ta'ala je tahu. Cuba kalau hakim ni ada tempoh 2-3 tahun lagi, keadaan mungkin berubah kan. Cuba kalau apa ni, hakim lain yang menjadi hakim kes ni, cuba kalau tidak ada nama Mahathir, tidak ada nama Muhyiddin, tidak ada nama Hishamuddin, Khairi Jamaluddin yang dipalitkan menerima daripada sumber yang sama, keadaan mungkin berbeza. Betul. Dan kena ingat juga, kalaupun Dato' Zahid ni lepas kes ini, Dato' Zahid masih ada 47 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebenarnya perjuangan kita belum selesai. Panjang gitu. Belum selesai. Usaha orang-orang yang nak menganiaya pemimpin kita ni pun belum selesai lagi. Kita mohon semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Dato' Zahid, kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Hari ini Dato' Aziz Rahim juga telah dilepaskan, tapi tak dibebaskan. Dibebaskan tak dilepaskan. Dibebaskan tapi tidak dilepaskan. Maknanya boleh didakwa balik bila masa. Okey? Itu. Tadi yang Hasan Karim tadi tu. Hasan Karim. Dia cakap mohon hormati keputusan mahkamah dalam kes Dato' Zahid. Dia kata ketika hakim jatuh hukum pada Dato' Najib, kira banyak orang kata mahkamah adil. Dia senang macam ni lah cerita dia. Kenapa dia beria sangat supaya suruh orang PKR, orang lain menghormati keputusan mahkamah? Kalau dia orang ni tak hormati keputusan mahkamah, last sekali terbongkarlah cerita tentang orang-orang lain yang terima duit daripada UKSB. Betul tak? Jadi sebelum, lebih baiklah ditutup cerita ni. Kau terima je lah keputusan kata Dato' Zahid di UKSB, try di tempat lain. Itu dia. Kita pun bukan bodoh, kita pun boleh baca apa niat Hasan Karim ni. Memanglah dia takkan pertikaikan untuk kes ni.
Sebab dia tahu kalau dia bercakap banyak kes ni, bekas pengurusi Pakatan Harapan juga terima duit daripada KSB. Kalau katalah Datuk Zahid seorang kena, orang akan kata zalim tak? Zalim. Dah lah Datuk Najib kena zalim, betul tak? Tiba-tiba Datuk Zahid pun dizalimi. Sedangkan Mahathir pun terima, Muhyiddin pun terima. Ni orang apa? Orang Pakatan Harapan. Nampak tak? Pandai tak dia orang ni? Awal-awal dia dah suruh terimalah keputusan mahkamah. Hari ni senyap, semua senyap je. Bila Datuk Zahid menang. Dia orang tak nak petikai sebab dia orang nak supaya benda ni ditutup. Tapi kita jangan bodoh. Kita kena ulang banyak kali. Kerana apa yang kita petikaikan bukan keputusan mahkamah. Tak salah kalau kita mempertikaikan pendakwaan terpilih. Ini kena faham. Baik kes Datuk Najib, baik kes Datuk Zahid, kita tak petikaikan keputusan mahkamah. Kau petikai keputusan mahkamah, contempt of court, menghina mahkamah. Tak boleh. Tetapi yang kita persoalkan, kenapa Datuk Zahid didakwa, kenapa Mahathir, Muhyiddin, siapa lagi? Khairi Jamaluddin, Isyamuddin Turusin, Hanifah Aman, Syafiq Abdal. Ini nama disebut ketika mana David Tan memberi keterangan kepada SPRM zaman Latifah Koya. Kenapa Latifah Koya tak dakwa mereka ini? Kerana mereka-mereka ini adalah cenderung kepada Mahathir dan juga Muhyiddin. Mereka dilindungi. Ini kena faham. Sama juga kes Datuk Najib. Kita bukan pertikaikan keputusan mahkamah. Tetapi kenapa Datuk Najib didakwa sedangkan Nur Muhammad Yaakob, orang kanan Tun Dr. Mahathir, bekas Menteri Tun Dr. Mahathir, menerima 85 juta daripada Jolo kerana dia menyediakan kabinet paper atas arahan Datuk Seri Najib dan dia mencadangkan supaya SRC International diberikan pinjaman daripada KUAP. Yang itu kita pertikaikan. Kenapa tak dakwa Nur Muhammad Yaakob? Dia dapat duit lebih banyak daripada Datuk Najib. Datuk Najib pun dituduh terima duit suapan selepas 3 tahun dia duduk dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman kepada KUAP. Lepas 3 tahun lebih baru dapat 0.01%. 42 juta ringgit. Dan akhirnya didapati duit itu bukan pun daripada duit KUAP ini, bukan daripada pinjaman yang diberikan kepada SRC. Sebaliknya duit ini daripada Putra Perdana Development. Duit daripada Putra Perdana Development dipinjam daripada Maybank, yang mana pegawai Maybank mengesahkan Nazlan tahu berkaitan dengan pinjaman ni. Itu yang kita petikaikan. SPRM dah selesai siasatan ke atas Nazlan. Nazlan boleh didakwa di bawah kanun keseksaan Seksyen 220. Kenapa tak didakwa sampai sekarang? Siapa yang melindungi dia? Yang itu kita petikaikan. Belum lagi kita cerita Zeti dan keluarganya yang meluluskan duit yang kononnya datang daripada kerabat diraja Saudi dan juga daripada Kementerian Kewangan. Datuk Najib suruh Zeti cek betulkah duit ini adakah datang daripada sumber yang illegal ke, ada ataupun ada unsur jenayah ataupun ada unsur money laundering dan sebagainya. Suruh cek. Zeti memang cek. Zeti bagi kelulusan duit ni bersih dan dia cadangkan supaya jangan masuk dalam akaun UMNO, masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Dan dia suruh pecah-pecahkan. Rupa-rupanya setiap satu tu satu pertuduhan. Akhirnya Datuk Najib kena. Memang ada perencanaan untuk menganiaya Datuk Najib. Kenapa yang terima, suami dan anak dia terima 715 juta, tidak didakwa, tapi Datuk Najib kena dakwa. Sedangkan dia terima 42 juta. Daripada 42 juta tu pula 2 kali 27 juta campur dengan 5 juta, 32 juta dipindahkan masuk ke dalam akaun SRC International. Hanya 10 juta digunakan untuk orang-orang kebajikan, kerja-kerja kebajikan UMNO ni, buat rumah untuk orang asli lah, peminat tahfiz segala macam, masjid dan sebagainya. Ada tak?
yang itu kita petikaikan. Kenapa tak didakwa semua yang terlibat? Kenapa Nazlan sampai sekarang dilindungi? Bukan kita petikai keputusan mahkamah. Jadi jangan bimbang untuk petikaikan ketidakadilan ini. Tak ada siapa boleh penjarakan kita. Kita kena berani. Ahli-ahli UMNO akan umbi kena berani berkata benar. Kerana tuan-tuan tidak melakukan contempt of court. Kalau tuan-tuan mempertikaikan keputusan hakim, yes, itu boleh kena contempt of court. Tapi kita tak pertikaikan keputusan hakim. Kita pertikaikan kenapa orang lain yang terlibat tak didakwa. Kalau mereka ni semua didakwa, kalau Jolo yang terima 1.2 bilion US dollar didakwa, sudah pastilah akhirnya semua sekali berkaitan dengan Datuk Seri Najib ini akan lenyap. Kerana rupa-rupanya the main culprit ialah Jolo. Siapa di belakang Jolo? Barulah tahu bapak dia tu mempunyai hubungan yang baik dengan Tun Dr. Mahathir. Siapa Zeti? Council of Eminent Person yang dilantik oleh Mahathir juga. Walaupun ada kes melibatkan keluarganya yang menerima duit 715 juta, kemudian dia juga diletakkan di dalam PNB oleh Mahathir. Nampak tak? Siapa Nur Muhammad Yaakob? Orang Mahathir juga, bukan menteri dia. Takkan orang tak boleh baca. Okey? Apa nama ni? Ni soalan lain tu MP Pasir Salak tu. Ya. Dia keluar statement tu. Dia kata dia nak mempertahankan kursi Pasir Salak. Dia kata semua kepimpinan bahagian dan cawangan-cawangan ni 100% setuju untuk dia jadi calon pada PRU 15. Betul? Kau tak percaya? Ketua bahagian Pasir Salak setuju Tajudin Rahman dikekalkan sebagai calon. Siapa ketua bahagian Pasir Salak? Tajudin Rahman. Dia. Mestilah dia setuju. Kalau kau tak percaya dengan ketua bahagian, kau tanya dengan susu bahagian, siapa yang nak dicalonkan sebagai calon ahli parlimen Pasir Salak? Kau tanya susu bahagian. Susu bahagian akan kata semua orang nakkan Tajudin Rahman. Siapa susu bahagian? Anak dia. Kalau kau tak percaya lagi, kau tanya dengan ketua wanita. Wanita kata semua wanita bersetuju mencalonkan Tajudin Rahman. Bila kau tanya, siapa ketua wanita? Isteri dia. Oh, patutlah. Belum lagi kita cerita anak dia apa, doktor apa, aku dah lupa dah lama dah lupa. Dr. Azman ke apa anak dia? Pemuda dulu. Tapi So kalau dia kata kepimpinan UMNO bahagian lah, kalau ada ketua wanita dia, ketua bahagian dia, susu bahagian pun anak dia, lepas tu ketua pemuda pun dulu ke sekarang dah lama aku dah tak get in touch dengan dia orang ni. Semua kawan-kawan dia dulu ni ketika dia betul-betul Panglima Pasir Salak, sebelum berlakunya pembunuhan J.W. Bush. apa motif dia bagi dia announce macam tu? Ya, nak bertanding lagi lah bro. Nak jadi duta ke Indonesia dah tak dapat. Kan? Siapalah yang nak pencen daripada jadi wakil rakyat. Tapi jangan bimbang lah. Kalau dia nak bertanding atas tiket bebas, tak ada siapa boleh halang. Tapi kalau nak bertanding atas tiket Barisan Nasional, kita serahkan kepada kebijaksanaan pengurusi Barisan Nasional. Okey? Haris. Ya. Betul. Sebelum ni Datuk Ya. Sebelum ni. Sebelum ni. Kenapa sebelum? Sebelum Datuk Zaid menang kes ni tu. Okey. Setengah pihak menggambarkan sebuah naratif bahawa Datuk Zaid ni liability sebab ada kes mahkamah dia tu. Adakah selepas ni dah bertukar? Tumahan-tumahan tu dah bertukar lah. Dia macam ni lah. Kalau saya tengok hari yang datang pun saya agak kecewa lah.
Seolah-olah macam dia orang ni tak support Dato' Zahid. Yang datang tadi Tok Mak Hassan, yang datang tadi Ashraf Wajidi, yang datang tadi Samsul Anwar Nasara, Maslan dia. datang tadi Dato' Ahmad Maslan. Kan? Mana pergi ahli-ahli parlimen kita yang lain ni? Betul. MKT lagi. MKT Tak ada. ada jugalah yang datang. Kan? Macam Aziz tu dia ada kes pada waktu yang sama. Kan? Setidak-tidaknya masa semain Jumaat tadi pun nampak jugalah Dr. Zamri Kadir ada. Kan? So benda ni menyebabkan kita tertanya-tanya. Kan? Betul. Jangan sampai bila Presiden dah menang kes ni, tiba-tiba dia dah nampak Presiden ni macam ada gula kan. Barulah semut nak huruf. Aku daripada mahkamah tadi sampailah ke masjid, tak dapat lah bersalam dengan Presiden. Ramai bang, nak salam pun tak sempat kan. Masa kakak pun tak ramai lah. Tapi jangan bimbang, Presiden kita ni bijaksana kan. Tahulah dia menilai kawan-kawan ni kan. Biasa macam tu lah. Bila pemimpin kita tu dalam keadaan ditekan, ditindas, semua menjauhi. Bila dah lepas ni, insyaAllah laju sikit lah awak datang program dia apa semua sekali. Jadi memanglah sudah pasti bila Presiden menang di Mahkamah Shah Alam ni, ianya ada sedikit lonjakan moral. Orang lebih yakin dengan dia kan. Kita dah lama yakin dah kan. Kalau berlaku pilihan raya, dialah Perdana Menteri kita yang ke-10 kan. Mungkin selepas ni lebih ramai yang lebih yakin dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. MIC. Ada soalan? Ketua MIC ni. Ketua macam ni cawangan Darul Islami. Rupanya bila kita baca sejarah perang apa ni saudara Selangor ni, Jalan Darul Islami itu pun antara tempat-tempat yang terlibat dalam kawasan peperangan dulu. YouTube ada padam tak? YouTube padam? Tak ada. YouTube okey. Tak ada tu. Tak ada, kata YouTube. Ada YouTube jalan, ada 3,874. Tak. YouTube jalan. Orang ni komplain YouTube. YouTube tak jalan. Jalan tu. Tak jalan. Kau tekan ni dia orang nak kacau, kau tahulah. Tak jalan. Okey, ada lagi? Ya, saudara Darul Islami. Okay, Dok, I got one question. One question. Dok, Okay. what's your opinion about our president, Zahid Hamidi, about his political career after he's not found guilty his corruption charges? Apa Datuk? What's your thinking about his political career after he's not found guilty? For me, he's my Prime Minister Number 10. number 10. Okay. Very loud and clear. Very loud and clear. 10. So how about that? His component party, is that he got support from the? It's up to the component party whether they want to recognize Dato' Sri Zahid or not. It's up to the component party. If they feel that they can respect Dato' Sri Zahid's leadership as the chairman of Barisan Nasional, then they will have to support him. Yes. Even though there is a move to make someone else as the new chairman of Barisan Nasional, I hope that will not happen. Because if they show disrespect towards our chairman, meaning that there's a possibility UMNO might contest using our own logo. If let's say they manage to take over BN,
this certain group of people. But I think they are coming back to us. With the winning of this UKSB case today, definitely those who are part of the other group also, they might come back. I'm very confident on that. Positif lah. Okay? Okay tu. Thank Ada you. lagi? Nah, Thank you. Okay, thank you Mr. Doris. Gitu. Ada soalan? Okey. Pejuang kata tu UMNO memang nak keputusan keluar mengundi kurang supaya boleh menang PRM. Kerana formula itu UMNO gunakan di PRM Melaka dan Johor. Kata Boboy. Beginilah, bila nasi tidak tumpah ke kuah, memang macam tu lah jadi dia. Boboy ni bodoh tau. Minta maaf cakap lah. Yang akan terkesan teruk di kawasan-kawasan banjir ni sudah pastilah kawasan luar bandar yang akan banyak terkesan akibat banjir. Di sinilah aku buat Barisan Nasional. Sebenarnya Barisan Nasional kita tak nak pilihan raya berlaku ketika banjir. That's why kita melalak daripada bulan 3 dulu, kita melalak bubar sampai sekarang. We want our election to be done earlier, much more earlier. If possible, February 2020. Tapi tuanku tak nak ketika itu. Lepas kita menang di Johor, sekali lagi kita minta supaya disegerakan pilihan raya. Tapi daripada bulan Mac pergi ke Mei, pergi ke Julai pergi ke September, sampai September pun tak bubar lagi. Kan? Kalau misalnya tak sempat nak berlaku sesuatu pada bulan September ni, saya yakin sesuatu akan berlaku di awal Oktober bila parlimen dibuka. Kita dah bagi peluang lama. Kenapa nak melengah-lengahkan, nak bentam belanjawan buat apa kalau kau tahu bila kau bentam belanjawan tu ianya akan mengambil masa lebih lama dan akhirnya akan berjumpa dengan banjir dan akhirnya kita terpaksa tangguhkan ke tahun depan. Baik awal-awal kau beritahu kita nak buat pilihan raya tahun depan. Kau suka ke kau tak suka, aku tetapkan buat tahun depan. Gentleman. Daripada kau mainkan perasaan orang, sikit lagi. Orang akan marah. Kalau orang marah, tak bagus. Sebab bila orang macam kita marah, boleh sopan santun lagi. Tapi kalau orang bawah marah ni, apa dia tak keluar. Kan? Bukan kita boleh kawal orang bawah nak marah. Kan? So that's why kita cakap dissolve the parliament now so that we can have our election. Paling tidak pun habis lewat pun pertengahan ataupun penghujung Oktober. Ya. Pertengahan atau penghujung Oktober. Kalau kita buat election kita pertengahan atau penghujung Oktober, kita tak sempat lagi langgar banjir. Ada masa lagi. Mac pun dah kata banjir ni nampak lebih kurang pada bulan Disember. Kan? Tapi period of time tu SPR meeting tu sempat ke tu? Kita boleh cakap dengan SPR hari ni belum meeting. Hari ni kita beritahu besok pun dia boleh meeting. Bukannya SPR kena ikut macam parti politik. Nak panggil mesyuarat agung mesti 14 hari. Tak ada. SPR boleh panggil on the spot. Nak buat petang, pagi panggil pun boleh. Bukan dia tunggu arahan Yasin. Dia bukan tunggu arahan daripada Muhyiddin Yassin. Kan? Kita pernah buat pilihan raya umum ke-13 ke-14 1 bulan. Bubar hari ni dan tempoh sebulan dah pilihan raya selesai. 1 month. So hari ni berapa bulan?
Dari 23 23 bulan. 23 So sebelum 23 bulan Oktober dah selesai. Banjir tak? Belum. Campur tak banjir? Belum lah. Itu sebab dia cakap cepat. Kita suruh cepat supaya tak kena banjir. Bila kita dah ada kerajaan yang kuat, kita dah ada kerajaan yang stabil, maka orang nak datang melabur kat Malaysia pun mereka yakin. Orang nak datang buka kilang kat Malaysia pun mereka yakin pelaburan mereka terjamin. So kerja-kerja nak berhadapan dengan banjir pun akan jadi lebih mudah, lebih baik, kerana semua di dalam kabinet itu merupakan kawan-kawan kita. Tak ada gunting dalam lipatan, tak ada musuh dalam selimut, tak ada orang yang menikam kita daripada belakang. Semua kerja nak menyelesaikan masalah rakyat dapat dibuat dengan baik, dengan tenang, dengan lancar, tanpa perlu takut kena sabotaj dengan kawan-kawan sendiri. Dalam kabinet ni pun ada orang sabotaj. Bukti yang paling jelas hari ini, kita sedang disabotaj oleh Muhyiddin Yassin. Itu yang Datuk Zahid kata. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin menunjukkan bahawa dia sedang sabotaj Ismail Sabri dan juga kerajaan dengan menunjukkan ketidakbersamaan dia. Kalau dah pengurusi Majlis Pemulihan Negara sendiri kata bahawa Perdana Menteri gagal menguruskan ekonomi dan negara. Engkau cuba tanya dengan mana-mana pelabur, siapa nak datang nak negara kita? Siapa nak campak duit dia orang untuk burn dalam negara kita? Kan? Ini kita kena faham. Okey? Ada lagi? Dah tu. Tak ada? Habis? Sejam 56 minit. 56 minit. Jadi kita minta sahabat-sahabat minta tolong sharekan live kita pada malam ni. Betul lah, ini YouTube tak ada. YouTube ni dia mati dekat 3874 ni, lepas tu dia tak bergerak. Live pun tak ada. Live pun tak ada. Kat sini pun tak ada. Dia berhenti kat situ je. Memang Tapi counter ni jalan. dia kacau. Malam ni dia kacau Facebook. Dia kacau YouTube. Tak ada telur betul ada orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.